Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu. Saya Muhammad Zulfahmi daripada Media Tekno. Hari ini saya nak kongsikan bagaimana kita menggunakan form dengan menggunakan Microsoft Excel. Okey, sebelum tu jangan lupa tekan butang subscribe channel saya dan jangan lupa sharekan video ini supaya lebih ramai yang akan mendapat manfaat daripadanya. Serta jangan lupa like Facebook page saya AutoCAD Media Tekno. Okey. Form ni sebenarnya sangat penting kalau kita nak membuat data, rekod penyimpanan data, dan ia sangat memudahkan. Contohnya saya nak buat satu data alamat surat menyurat. Contoh nama syarikat. Okey, lepas nama syarikat kita kena ada alamat. Okey, biasa alamat kita buat 3 baris. Alamat 1, alamat 2, alamat 3. Lepas tu kita ada postcode, ada bandar, dan ada negeri. Okey, kita boleh memasuk. Okey, saya bagi dia besar sikit. Kita kolom buat dia 20. Okey, ikut. Okey, alamat 1, alamat 2, alamat 3, bandar negeri. Okey, kalau kita masukkan satu-satu boleh. Contoh nama syarikat Mirai Tekno Enterprise, alamat 123 Jalan 123. Okey, Taman 123. Alamat 3 saya tak buat. Postcode contoh 43,000 Kajang, negeri Selangor. Okay, kita boleh masukkan satu-satu ni, tapi bagi saya cara memasukkan ini adalah kurang boleh, tetapi bergantung pada orang. Tapi saya nak tunjukkan satu cara lagi menggunakan form. Okay, macam mana kita nak menggunakan form? Kita boleh, dalam Excel ada cara menggunakan form. Okay, sebelum ni kat sini saya tak ada lagi form, jadi kita keluarkan dia. Tekan right click kat sini, tekan customize ribbon. Okey, kat sini saya suka letak dekat quick access toolbar ni. Tekan all command. Kita boleh cari. Okey, bila tekan all command, type F untuk form, cari. Lepas tu dia akan pergi ke huruf F. Okey, kat sini ada form. Bila ada form, masukkan ke dia dalam quick access toolbar. Jadi dia akan ada atas ni. Jadi setiap kali kita boleh tekan situ je. Okey, dah keluar. Okey, untuk form, saya klik mana-mana atas sel yang saya telah buat kat sini. Jadi, saya tekan form, dia akan keluar. Ini ni. Jadi, nama syarikat, alamat, semua dah keluar macam ni. Jadi, mudah saya masukkan. Jadi, saya nak buat new record. Saya tekan sini. Contoh, syarikat dia, Malaysia, Japan, Higher Education Program, alamat lot 2333, alamat dia, alamat 1 kampus MJII, alamat 2 lot 2333. Boleh tekan tab je. Sorry, Jalan Kajang Seremban, postcode 43750, bandar Beranang, negeri Selangor. Okey, bila dah, kita boleh tekan new.
dia akan masukkan dalam data ni. Jadi database kita akan lebih banyak. Okey, contoh saya nak buat saya nak tambah satu lagi. Nama syarikat lukisan 123. Alamat, okey, contoh kali ni kita buat 3 baris. Alamat 12A bangunan 1, kawasan perindustrian 123, perindustrian atas tu contoh, postcode 21070, bandar Kuala Terengganu, negeri Terengganu. Okey, saya boleh tekan new, dia akan masukkan rekod dalam tu. Jadi kalau saya nak pergi ke previous record, kita tekan previous. Kalau nak pergi ke depan, next. Okey, saya nak tunjukkan kenapa kita biasa kalau kita isi form dalam website, selalu dia minta alamat 1, alamat 2, alamat 3, alamat 4. Okey, kenapa kita perlu isi macam ni? Saya nak tunjukkan contoh. Kalau biasanya dia isi alamat, lepas tu dia akan bawa untuk hantar surat dan sebagainya kan. Okey, jadi saya tekan close. Okey, kalau saya nak buka balik form ni, just kalau tekan sini dia tak dapat, tapi kita klik dekat form ni, dia akan keluar macam ni. Jadi kita boleh keluarkan. Jadi alamat ni saya boleh highlightkan dia. Okey, ni tak saya suka kolom white 30 lah. Okey, dia nampak. Ni tak kisah, ni dalam database. Kalau kita menggunakan Microsoft Access pun dia akan keluar macam ni. Dia akan ada database. Jadi bagaimana kita nak keluarkan nak tarik ni ke dalam Word contohnya. Okey, contoh saya tarik sini. Biasanya contoh kalau kita syarikat marketing, macam dulu saya pernah bekerja di syarikat trading di Jepun sebelum semasa saya bekerja sembilan sebelum saya habis belajar master. Jadi salah satu tugasan saya ialah untuk membuat mailing list dan menghantar surat marketing kepada syarikat-syarikat kan. Jadi apa yang saya buat, kita boleh tekan layout, kita tukar page size. Contoh saya nak beri envelope. Okey, kita jadi envelope yang saiz melintang. Sifatnya okey kot. Lepas tu saya tukar orientation dia, landscape. Okey, dekat sini contoh saya nak startkan dia dekat, contoh dekat 4 cm. Jadi kita boleh tekan page layout ni, boleh tekan sini, kita tekan tab. Okey, position 1 contoh 3.5. Jadi kat sini saya naikkan 3.5 cm, saya set. Jadi 3.5 cm dia akan tab. Jadi bila saya tekan enter, contoh saya nak buat dari sini, saya tekan tab pertama, dia terus 3.5 cm. Jadi dia akan start dari sini. Saya buat nama syarikat, enter, tab lagi, alamat 1, tab lagi, tekan alamat 2, tab alamat 3, tab postcode
dan space sekali, bandar, enter, tab negeri. Okey, saya boleh buat macam ni, dan saya terlupa. Okey, yang ni saya boleh tekan file, save dulu. Ni saya save dekat desktop lah. Saya namakan dia sebagai database. Okey, dia dah keluarkan database ni. Jadi kat sini saya nak tarik dia, tekan mailing, select decision, saya tekan use existing list, saya cari desktop. Okey, saya buka file database ni. Okey, saya ada tadi sheet 1 je kat sini, sheet 1. Jadi kita pilih sheet 1 tersebut, tekan OK. Okey, dia dah merge dengan ni. Jadi apa yang saya boleh buat, highlightkan nama syarikat ni, merge field, tekan nama syarikat. Alamat 1 ni highlight dia, merge field alamat 1. Alamat 2, merge field alamat 2. Ni merge field alamat 3. Highlightkan postcode, merge field postcode. Highlightkan bandar, merge field, tekan bandar. Dan highlightkan negeri, merge field, tekan negeri. Okey, jadi kalau kita nak hantar surat, kita tak payah copy paste satu-satu. Copy nama, nanti mungkin berlaku kesalahan. Tapi kalau kita menggunakan ni, saya tekan view result, dia akan keluarkan macam ni. Okey, dia akan keluarkan macam ni. Okey, kat sini contoh, kalau kita tengok space dia banyak sikit. Kat sini kita pun boleh ubah layout paragraph, sebab asal bukan tab paragraph. Kat sini enter dia 0 point. Kita buat, saya buat 1.2 pun okey. Okey, sekejap, saya terpaksa highlight dulu. Kosong. Kalau kosong, dia akan jadi macam ni. 1.2 pun boleh. Jadi okey, kat sini kalau saya tengok, saya punya tu jadi Selangor jadi saya boleh tekan sini, ubah balik ke database kita dan save. Yang ni pun kita tekan mailing, tekan preview result, tekan sekali lagi, dia akan berubah balik. Okey, jadi dengan mudah saya dapat buat alamat ni. Jadi kalau kita nak tambah lagi, contoh saya tambah satu list lagi. Okey, saya tekan sini, saya tambah form, saya tekan new, syarikat, sekolah kebangsaan atas tol. Okey, kat sini kampung atas tol, postcode 21070, bandar Kuala Terengganu, negeri Terengganu. Okey, contoh saya tambah simple je. Kat sini dia ada 2 je alamat. Jadi jika saya save dan saya pergi sini, saya tekan satu lagi. Okey, sekejap. Tekan preview, tekan balik. Ini tak save lagi ke? Okey. Okey.
Sekejap. Kita tengok balik. Okay. Kenapa tak keluar? Sekejap. Save. Saya tutup dulu ni. Okay. Yang ni saya try save dulu. Data. Okay. Jadi saya tekan close sekali. Saya buka data balik. Dia akan tanya nak buka ni. Jadi saya try tengok balik. 1, 2, 3, 4. Okay. Bila kita buka balik, dia akan keluar alamat tersebut. Jadi mungkin sebab tadi buka tutup dia ada something wrong sikit, tapi dia akan susun. Alamat 2, alamat 3 tak ada, dia akan susun macam ni. Jadi sesuai untuk kalau kita buat alamat. Jadi kalau contoh dia tak besar, kita boleh highlight semua ni. Kita boleh tukar dekat standard ni. Contoh saya modify kat sini pun boleh. Saya bagi contoh nak buat tulisan Arial, saya 12. Dia punya ni macam ni. Paragraph saya nak buat kosong. Yang ni saya nak buat 1.59. Okey. Dia akan jadi macam ni. Jadi kalau kita tengok mailing print result, dia akan jadi cantik macam ni. Jadi bila kita nak print, just print document, tekan ni print document, current record ataupun daripada page ke berapa, dia nombor dia kat sini. Contoh saya tekan macam ni. Jadi kita boleh print, dia akan print dan kita tanpa perlu copy satu-satu daripada database. Okey. Jadi ini adalah sedikit sebanyak penceritaan saya tentang demo saya tentang bagaimana menggunakan form, dan daripada form tu kita tarik ke dalam Microsoft Word untuk di print. Okey, semoga sedikit perkongsian ini akan memberikan manfaat kepada semua. Jangan lupa subscribe channel saya Muhammad Zulfan bin Samsudin, dan jangan lupa juga like Facebook page saya AutoCAD Media Techno. InsyaAllah saya akan kongsikan kemahiran-kemahiran yang biasa digunakan ketika kita kerja. Semoga dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Sekian daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.